Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada malam ni kita akan teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan hadis-hadis kronologi kiamat daripada buku kronologi kiamat, hadis-hadis akhir zaman yang menceritakan berkaitan dengan fasa-fasa akhir zaman lah. Panduan-panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, isyarat-isyarat yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berlakunya akhir zaman ataupun kita kenali sebagai hadis tanda-tanda kiamat secara umumnya. Baik, firstly suara saya okey ke? Jelas, Ustaz. Jelas alhamdulillah. Baik, jangan saya share screen. Okey, boleh nampak? Nampak. Baik, kalau kita patah balik sedikit berkenaan dengan minggu lepas punya perbincangan ataupun 2 minggu lepas punya perbincangan, kita telah pun sebut 3 buah hadis seingat saya, bermula dengan hadis memperdagangkan agama dengan dunia, iaitu kita sebutkan bahawa di akhir zaman nanti seketika ada keadaan yang mana berlaku ujian yang sangat dahsyat, fitnah yang sangat dahsyat, sehingga manusia berada dalam kekeliruan kan, berada dalam kekaburanan, sehingga menyebabkan seseorang itu dia berpagi-pagi dalam keadaan muslim, kemudian dia berpetang-petang dalam keadaan kafir, ataupun dia berpetang-petang dalam keadaan muslim, kemudian dia berpagi-paginya dalam keadaan kafir. Kerana apa? Kerana kekaburan, kerana kegawatan yang berlaku pada waktu itu, sehingga tidak dapat membezakan antara perkara yang baik dengan perkara yang buruk. Itu yang pertama yang kita bincangkan pada 2 minggu lepas. Kemudian kita bincangkan juga berkenaan dengan Konstantinopel dan Rom. Kita bincang detail bab ni 2 minggu lepas. Konstantinopel adalah Turki sekarang ni, Istanbul, dan kita sebutkan juga berkenaan dengan Syam, apa yang berlaku di sekeliling Konstantinopel itu. Bumi Syam yang terkandung 5 buah negara, kalau ingat balik, negara apa? Jordan, Palestin, Lebanon, Syria, dan juga apa satu lagi? Jordan, Palestin, Lebanon, Syria, ada satu lagi. Yang mana semua negara itu bergolak melainkan satu buah negara saja, iaitu Jordan. Dan kita sebutkan juga perbezaan pandangan tentang Konstantiniyah ini. Minta maaf ada masalah internet. Okey, sekarang dah balik kan? Dah boleh tengok kan? Sorry. Sekejap, saya share balik.
Okay. Kita bincang juga pada 2 minggu lepas berkenaan dengan binatang buas berbicara dengan manusia ini, dan kita sebutkan bahawa perkara ini boleh saja berlaku. Berbeza dengan, dan kita bahagikan antara dua kan, perkara yang pelik pada akal dan juga perkara yang pelik pada adat. Baik, pada malam ini insya-Allah kita akan bincangkan lagi beberapa buah hadis, hadis yang ke-13 daripada buku itulah. Kalau tengok pada buku itu, kita akan bincangkan lebih kurang 3 ataupun 4 hadis yang bersesuaian dengan masa kita. Dan kalau siapa dia yang ada buku, boleh tengok pada muka surat yang ke-40. Muka surat yang ke-40, hadis yang ke-13. Jadi hadis yang ke-13 itu di bawah tajuk keberkatan di bumi Syam dan Yaman. Keberkatan di bumi Syam dan Yaman serta fitnah dari bumi Najd. Hadis Abdullah bin Umar an Ibn Umar, Abdullah bin Umar qala dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana fi syamina. Tidak ada hamzah tu. Allahumma barik lana fi syamina, ini tidak ada hamzah. Kalau tengok dalam buku betul. Ini dalam PDF saya ni tak ada hamzah sepatutnya. Allahumma barik lana fi yamanina. Qalu ya Rasulullah wa fi najdina. Qala Allahumma barik lana fi syamina. Allahumma barik lana fi yamanina. Qalu ya Rasulullah wa fi najdina. Fa'adhunnuhu qala fi الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها قرن الشيطان. هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. Jadi ya, ini adalah hadis daripada Abdullah bin Umar, yang mana beliau radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, berkatilah kami di bumi Syam kami. Ya Allah, berkatilah bumi Syam kami maksudnya. Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkatilah bumi Yaman kami. Jadi ada dua lah, satu Syam, satu Yaman. Yang pertama Nabi sebut Allahumma barik lana fi syamina, Allah minta supaya diberkati bumi Syam. Dan yang kedua Nabi minta supaya diberkati bumi Yaman. Qalu ya Rasulullah wa fi najdina. Kemudian ada yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa fi najdina, bagaimana dengan bumi Najd kami? Bagaimana dengan bumi Najd kami? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Allah, berkatilah bumi Syam kami, ya Allah, berkatilah bumi Yaman kami. Qalu ya Rasulullah wa fi najdina. Kemudian mereka tanya lagi, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana pula dengan bumi Najd kami? Dua kalilah pertanyaan itu. Fa'adhunnuhu qala fi salisah. Maka kata perawi hadis ini, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut pada pertanyaan yang ketiga itu, hunaka az-zalazil wal fitan. Di sana adanya kegoncangan, gempa bumi dalam terjemahan ini. Di sana berlakunya gempa bumi dan fitnah. Wa biha yatlu'u qarnus syaitan. Dan padanya juga di Najd itulah maksudnya keluarnya tanduk syaitan.
Alright. Minta maaf tuan-tuan, internet saya betul-betul buat masalah malam ni. Tapi okey kan? Okey. Internet saya tak stabil malam ni. Tapi okey, insya-Allah. Kalau terputus kita akan still ulang dan sambung balik. Jadi dalam hadis ni, hadis Abdullah bin Umar ini, Nabi SAW minta supaya diberkati dua tempat, iaitu Syam dan juga Yaman. Kan? Kita dah bincang Syam pada 2 minggu lepas. Hari ini masuk lagi tentang Syam. Dan Yaman satu benda, satu negeri yang baru yang kita akan bincangkan juga pada hari ini. Kemudian setelah Nabi mohon supaya diberkati dua tempat ini, kemudian sahabat bertanya tentang satu buah tempat yang namanya Najd. Najd ni di mana? Sekejap lagi kita bincang. Sebelum itu, tuan-tuan, hadis ini kata penulis buku ni lah, penulis asal buku ni, beliau menyebutkan bahawa ini menunjukkan isyarat kepada dua tempat yang terbaik untuk didiami di akhir zaman kelak, iaitu yang pertama adalah Syam dan yang kedua adalah Yaman. Yang pertama adalah Syam, yang kedua adalah Yaman. Dan semestinya lah itu berkait juga dengan doa Rasulullah SAW apabila Nabi SAW minta supaya diberkati dua tempat ini. Baik. Kemudian Najd. Najd ni di mana? Najd ini diperselisihi oleh para ulama tempatnya. Pandangan yang sepakatnya adalah Najd adalah satu tempat yang menunjukkan kawasan yang tinggi, kawasan berbukit-bukit, kawasan yang bergunung-gunung. Itu disebut oleh ramai sekali di kalangan syurah hadis yang mensyarahkan hadis ini. Ini adalah hadis Bukhari. Saya semak petang tadi, ramai sekali yang menyebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan Najd itu adalah kawasan bukit yang tinggi. Dan daripada hadis ini, Rasulullah SAW sebenarnya menunjukkan kepada tiga arah. Satu adalah arah Syam, satu lagi adalah arah Yaman, dan satu lagi adalah arah Najd. Najd ni jika nak dilihat kepada tempat Madinah itu, bumi Madinah itu, Najd ini maksudnya arah timur Madinah. Arah timur Madinah. Jadi kata Nabi SAW, di arah timur Madinah itu okey, sekarang boleh dengar? Boleh respon sikit. Sekarang boleh dengar ke? Dengar, Ustaz. Boleh dengar, Ustaz. Okey. Sorry. Saya punya internet tak stabil sikit malam ni. Baik, kita sambung balik. Jadi Najd itu adalah arah timur Madinah. Arah timur Madinah. Arah timur Madinah ni negeri apa yang arah timur Madinah? Itu adalah negeri Iraq, negeri Iran. Termasuklah arah timur Madinah itu adalah kawasan yang kita kenal hari ini sebagai Jeddah. Jeddah itu arah timur Madinah. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW seolah-olah tidak mau berdoa kepada arah ni. Tak mau berdoa kepada arah ni. Jadi sebahagian syurah hadis, sebahagian para ulama kita yang mensyarahkan hadis ini, mereka mengatakan kerana Rasulullah SAW tahu bahawa daripada arah ini akan timbulnya banyak kekacauan, banyak fitnah, akan bermula daripada arah ini.
Okey. Wa biha yatlul qarnu syayatin hunaka zalazilul fitan, dan itu juga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di sana akan banyaknya gempa bumi dan akan banyaknya fitnah. Wa biha yatlul qarnu syaitan, dan daripada situ juga akan keluar tanduk syaitan. Baik, kalau kita tengok dalam sejarah Islam, kita akan dapati bahawa arah timur Madinah ini semuanya melahirkan kumpulan-kumpulan yang bermasalah. Kalau kita tengok, adanya puak-puak yang kita panggil sebagai Mu'tazilah, ada puak-puak yang kita panggil sebagai Khawarij. Semuanya berasal daripada arah ni. Sebab apa? Sebab kita kena tahu pada zaman Nabi SAW dulu, negara Madinah itu adalah negara Islam, tetapi arah ini semuanya dikuasai oleh orang kufar. Semuanya dikuasai oleh orang kufar. Kerajaan Parsi, kalau kita tahu, kan? Kerajaan Parsi daripada arah itulah. Iraq, Iran dulu ni kita panggil sebagai kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi memang bukan Islam pada waktu itu. Jadi justru apabila berlakunya penyebaran dakwah Islam, menyebabkan thaqafah Islamiah, kita panggil apa, keilmuan Islam itu bila berkembang, akhirnya dia bercampur aduk. Bercampur aduk dengan ajaran-ajaran daripada agama lain. Seterusnya lahirlah kumpulan-kumpulan yang kita panggil yang sesat ni lah. Kumpulan-kumpulan yang akhirnya Islam itu tidak tulen lagi. Itu kita kena tahu. Itu sejarah lah. Sejarah. Jadi bila bercampur aduk, ada yang masuk Islam dalam keadaan dulunya dia kafir. Dia bawa juga keilmuan agama dia yang dulu. Jadi dia masuk Islam. Maka bercampurlah antara dua keilmuan itu, dua thaqafah itu. Akhirnya memberi kesan sedikit demi sedikit, memberi kesan kepada ajaran Islam. Lalu lahirlah kumpulan-kumpulan yang dalam Islam ni, kumpulan-kumpulan yang banyak, yang ekstrim dan yang menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Justru para ulama seringkali menyebutkan bahawa arah ini, dan daripada sejarah itu, arah ini adalah arah yang selalu terjadi polemik pemikiran. Itu yang kita panggil. Peperangan pemikiran akan bermula di arah Iraq, di arah Iran, Khawarij, Mu'tazilah, ahli kalam dan semuanya adalah berasal daripada Iraq, Iran dan juga arah itu. Bahkan Musailamah al-Kadzab, kalau kita tengok dalam sejarah Islam, orang pertama yang mengaku sebagai Nabi selepas kewafatan Rasulullah, ada seorang yang kita panggil sebagai Musailamah al-Kadzab. Beliau daripada arah itu juga. Asalnya daripada Najd. Jadi, satu perkara yang kita kena fikir, kena letak dalam pemikiran kita, apabila Rasulullah SAW menyebut tentang fitnah yang berlaku pada arah tersebut, bukanlah maksudnya arah itu semuanya gelap belaka. Tak. Bukannya maksudnya Iraq itu Islam dia tak tulen belaka. Tidak, bukan macam itu. Ataupun Iran, ataupun Jeddah yang saya sebutkan tadi. Bukanlah macam tu maksudnya. Bahkan perkara-perkara yang macam ni, lahirnya teologi Islam, kumpulan-kumpulan yang menyeleweng daripada Islam itu, kesannya bahkan melahirkan tokoh-tokoh ulama yang hebat juga di dalam dunia Islam kita ni. Yang mana mereka inilah yang bangun kuat lantang mempertahankan agama Islam yang tulen untuk menjawab balik segala keraguan yang ditimbulkan. Jadi bila kita sebut bahawa bumi itu tidak didoakan keberkatan oleh Rasulullah dalam hadis ni kan, bukanlah maksudnya bumi itu zulumat belaka, dah. Bukanlah maksudnya bumi itu sesat belaka, tidak. Macam Malaysia lah. Malaysia pun tak ada doa juga. Rasulullah tak doa juga kat Malaysia. Bukanlah maksudnya Malaysia tidak berada dalam kesesatan belaka, tidak. Tapi kita panggil respon
daripada ini, maksudnya bila lahirnya pemikiran-pemikiran yang pelik-pelik daripada arah ini, respon daripada itu, maka lahirlah juga para ulama-ulama kita yang besar-besar, yang hebat-hebat daripada negeri-negeri tersebut. Kan? Ramai, sangat ramai. Antaranya adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Al-Imam Abu Hanifah daripada Iraq. Kalau ulama hadis itu ramai sekali. Al-Imam Al-Humaidi, guru kepada Imam Bukhari. Itu daripada arah itu. Al-Khatib Al-Baghdadi. Khatib Baghdadi ni ulama hadis yang awal, yang menulis beri sumbangan yang sangat besar dalam ilmu hadis, dalam ulum hadis. Al-Baghdadi nisbah kepada Baghdad. Al-Imam Al-Hakim An-Nisaburi, Nisabur itu adalah Iran hari ini. Al-Imam Muslim bin Hajjaj An-Nisaburi, Al-Imam Ad-Daruqutni, dan ramai sekali di kalangan para tokoh-tokoh iman Islam itu yang turut lahir daripada arah tersebut untuk menentang. Jadi ini juga menunjukkan bahawa Nabi SAW ataupun prinsip kita apabila berhadapan dengan hadis-hadis yang sebegini, hadis-hadis yang menunjukkan kepada tempat-tempat tertentu itu, maksudnya bukanlah zam ni maksudnya satu tanqis, merendahkan sesuatu tempat itu, bukanlah maksudnya secara umumnya semua rendah, tak, bukan macam tu. Bahkan boleh jadi pada keadaan-keadaan tertentu dia betul tempat itu bermasalah. Sebab tempat itulah lahirnya firqah-firqah yang pelik-pelik, tempat itulah lahirnya segala fitnah, tempat itulah lahirnya segala tempat berlakunya segala gempa bumi, betul daripada sudut itu. Tapi pada sudut yang lain banyak lagi juga kebaikan-kebaikan yang berlaku pada tempat-tempat tersebut. Dan itu membenarkan bahawa Nabi SAW menyebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Kan, hadis yang masyhur bahawa Nabi SAW menyebutkan bahawa Allah tidak melihat kepada suar, rupa paras kita, tak. Allah tak tengok. Allah tak tengok kepada kat mana kita dilahirkan, tidak. Allah tak tengok di mana kita membesar, tidak. Tetapi Allah tengok kepada qulubikum wa a'malikum. Allah tengok apa yang ada dalam hati kita. Dan juga Allah tengok kepada amalan-amalan kita. Okey? Begitu juga dalam ayat Quran Allah sebut, inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, bukannya orang yang lahir di tempat-tempat tertentu dan sebagainya. Okey? Boleh faham ya? Walaupun begitu, kita sebutkan tadi bahawa hadis ini menunjukkan ke arah Iraq dan juga Iran dan juga arah tersebut. Tapi penulis dalam buku Kronologi Kiamat ini dia berpandangan dengan pandangan yang kedua. Dia menyebutkan bahawa Najd itu adalah satu tempat di Hijaz. Hijaz ni Mekah lah hari ni. Hijaz itu adalah Saudi Arabia. Mekah. Jadi kata penulis Dr. Sharaf Qudah ini, dia menyebutkan hadis ini merujukkan kepada satu tempat yang khusus yang namanya adalah Najd. Nama dia adalah Najd. Hari ini kat mana Najd ni? Hari ini Najd itu tempatnya adalah Riyadh. Riyadh di Saudi Arabia. Dan kata beliau, pada waktu itu dia kata tafsir pandangan-pandangan para ulama terdahulu yang mengatakan arahnya adalah Iraq, Iran apa semua, dia kata silap. Pandangan itu silap. Sebab apa? Sebab para sahabat dalam hadis ni menyatakan bahawa wa fi najdina, pada arah Najd kami. Maksudnya pada waktu itu telah pun ada kelompok muslimin yang menduduki Najd. Sedangkan pada zaman itu, pada zaman hadis ini disebut, Iraq belum lagi dibuka. Islam belum lagi tersebar ke Iraq. Islam belum lagi tersebar ke Iran dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu, kata penulis, beliau mengatakan bahawa yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah satu tempat yang namanya Najd di Saudi Arabia. Dan dia kata tidak pelik.
Sebab memang salah seorang yang kita sebut tadi, Musailamah Al-Kadzab, dia berasal daripada situ. Jadi kalau kita nak tengok fitnah itu berasal daripada Najd, ada bukti dah pada sejarah selepas Nabi SAW wafat. Kemudian terus ada orang mendakwa bahawa ada Nabi baru, Musailamah Al-Kadzab itu. Dan itu dia berasal daripada Najd. Ini hadis yang pertama yang kita bincangkan pada hari ini. Adapun Syam kita telah pun bincang, dan kita akan jumpa lagi hadis-hadis berkenaan dengan Syam. Kita tahu di akhir zaman nanti akan berlaku kita panggil peperangan di Syam, dan Syam itu akan menjadi satu tempat kubu muslim, dan kita akan jumpa lagi hadis-hadis yang mana ramai di kalangan para awliya akan mula berpindah ke Syam. Nanti kita akan jumpa hadis-hadis yang macam tu. Dan ini selari juga dengan hadis ini, di mana Nabi SAW memohon doa supaya diberkati bumi Syam. Adapun Yaman sebenarnya ada satu lagi hadis yang mana Nabi SAW menyebutkan bahawa 3 buah kita panggil center untuk tentera. Center ni kita panggil apa dia? Markas. 3 buah kumpulan tentera. Markas tentera di akhir zaman ini akan berpusat. Yang pertamanya adalah di Syam, yang kedua adalah di Yaman, dan yang ketiga adalah di Iraq. Jadi dalam hadis tersebut, saya tak bawa dia punya matannya. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, dan hadis itu adalah hadis yang sahih. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ikhtar lana ya Rasulullah." Maksudnya, kalaulah para sahabat berada pada zaman itu, mereka minta supaya Rasulullah tolong pilihkan, mereka ni nak duduk di mana? Ya, nak duduk di pasukan Syam ke, ataupun pasukan Yaman ke, ataupun pasukan Iraq. Kan ada 3 pasukan tadi kan? Jadi Rasulullah SAW menyebutkan bahawa pilihlah pasukan Syam, tentera yang ke arah yang daripada Syam itu. Kemudian Rasulullah SAW sebut lagi, kalau tak boleh untuk pilih tentera daripada kumpulan Syam, maka pilih kumpulan Yaman. Kemudian Rasulullah diamkan kumpulan tentera yang daripada Iraq, dan itu juga menunjukkan bahawa di akhir zaman kelak akan ada kita panggil kumpulan tentera. Dan itu hadis tersebut seolah-olah mengisyaratkan bahawa sebenarnya orang Islam itu pusatnya adalah di Syam yang pertama sekali, dan yang kedua juga adalah pusatnya adalah di Yaman. Okey, itu hadis yang pertama. Kemudian kita tengok pada hadis yang kedua pada malam ini. Baik. Hadis yang kedua adalah hadis nombor 14 dengan tajuk golongan pelampau memerangi orang Islam dan membiarkan orang kafir. Golongan pelampau memerangi orang Islam dan membiarkan orang kafir. Hadis Ibn Ali radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya'ti fi akhir zamani qaumun hudasa'ul asnan sufaha'ul ahlam yaquluna min khairi qawlil bariyah yamruquna minal islami kama yamruqus sahmu minar ramiyah la yujawizu imanuhum hanajirahum fa aynama laqaytumuhum faqtuluhum fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Hadis daripada Ali radhiyallahu taala anhu, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sayyidina Ali lah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti fi akhir zamani qaumun, akan datang pada akhir zaman nanti satu kaum, hudasa'ul asnan. Hudasa'ul asnan ni dia adalah satu simbolik kepada umur yang muda.
sufahaul ahlam. Sufahaul ahlam ni maksudnya cetek pemikiran mereka. Yaquluna min khairi qawlil bariyah. Pun begitu mereka sering bercakap menggunakan khairi qawlil bariyah. Khairi qawlil bariyah menunjukkan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mereka sering bercakap menggunakan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yamruquna minal islami kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Tetapi walaupun macam tu, mereka keluar Islam. Mereka meninggalkan Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Seperti mana anak panah keluar daripada panahan tu. Ar-ramiyah tu maksudnya batang yang panah tu kan, yang kita tarik tali tu. Kemudian anak panah tu as-sahmu. Jadi Rasulullah gambarkan keadaan itu seperti anak panah yang meluncur daripada batang panahan tu. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Iman mereka tidaklah melepasi kerongkong. Fa aynama laqaitumuhum faqtuluhum. Bila mana kamu bertemu dengan mereka, faqtuluhum, maka perangilah mereka. Itu kata Rasulullah. Fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Siapa yang memeranginya, dia akan mendapat ganjaran pada hari kiamat. Dia akan mendapat ganjaran pada hari kiamat. Jadi hadis yang kedua yang kita akan bincangkan ini adalah satu perkara yang mana Nabi SAW menyebutkan di akhir zaman nanti akan ada sekelompok umat, sekelompok manusia yang muda-muda, belum matang maksudnya. Sufahaul ahlam, tapi pemikiran mereka cetek. Ada puak yang muda, usianya muda, tetapi pemikiran mereka cetek. Yaquluna min khairi qawlil bariyah, mereka selalu berhujah dengan ayat-ayat Quran juga hadis-hadis Nabi. Yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Tapi pun begitu, mereka bukanlah maksudnya nak berhujah dengan Quran itu untuk keimanan mereka, tidak. Tapi untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Apabila selesai tujuan mereka, maka mereka pun tinggalkanlah. Selesailah. Jadi maksudnya Islam mereka itu hanyalah sekadar macam tu saja. Bukanlah maksudnya mereka berhujah dengan Quran dan juga Sunnah untuk niat yang ikhlas betul-betul berpegang dengan Quran dan Sunnah. Tidak. Tapi mereka ada tujuan sendiri. Tujuan tersendiri untuk berhujah dengan Quran dan Sunnah itu. Bila sampai tujuan mereka, maka mereka pun meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka itu yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka boleh saja meninggalkan Islam seperti mana dalam keadaan yang sangat cepat. Seperti mana anak panah meninggalkan panahan. Kemudian Rasulullah SAW sebut la yujawizu imanuhum hanajirahum. Iman mereka ni tak kukuh, tak ikhlas pun, tak betul-betul sebati dengan diri mereka pun. Tapi iman mereka ni saling kita panggil lemah. Hanya sekadar di mulut saja. Tidak pada amalan mereka. Tidak pada perbuatan mereka. Tidak pada perlakuan mereka. Tetapi iman mereka hanyalah setakat di mulut saja. Fa aynama laqaitumuhum faqtuluhum. Nabi suruh kita perangi kumpulan ini dan memerangi mereka akan mendapat ganjaran pada hari kiamat. Sebenarnya tuan-tuan, hadis ini menunjukkan kepada satu golongan yang kita panggil sebagai golongan khawarij. Golongan khawarij. Dalam sejarah Islam, golongan khawarij ini keluar waktu bila? Keluar pada zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan golongan khawarij itu keluar pada zaman Sayyidina Ali. Tuan-tuan, dalam sejarah Islam ini kita ada satu perangan yang sangat dahsyat yang melibatkan pertumpahan darah antara dua kelompok di kalangan sahabat. Bukanlah maksudnya dua kelompok ini saling musuh-bermusuh, tidak. Tetapi berlaku, itulah kita panggil sebagai fitnah kan. Berlaku satu ujian yang memberatkan mereka
satu ujian yang menyukai mereka, sehinggalah para sahabat itu berperang sesama sendiri. Dan akhirnya mereka bersetuju untuk kita panggil apa, untuk berdamai. Bersetuju untuk berdamai. Ada satu kelompok daripada puak-puak daripada kumpulan pada waktu itu yang tak suka dengan perdamaian tersebut. Lalu mereka keluar daripada kelompok, kan? Asalnya mereka adalah salah satu kelompok daripada dua kumpulan di kalangan sahabat tersebut. Berlaku pertelingkahan antara sahabat. Kemudian bila para sahabat nak berdamai, mereka tak suka dengan perdamaian tersebut. Lalu mereka keluar. Itu barulah lahir perkataan Khawarij. Khawarij itu asalnya adalah kharaja. Kharaja maksudnya keluar. Keluar. Jadi mereka keluar daripada salah satu kumpulan sahabat tersebut dan mereka mengkafirkan semua orang. Yang mana para sahabat itu nak berdamai, kan? Bahagian golongan A pun kafir pada mereka dan bahagian B pun kafir pada mereka. Tuan-tuan, kalau nak tengok sejarah yang lebih detail berkenaan dengan peperangan ini, boleh tengoklah kot di YouTube ataupun artikel-artikel di internet. Cari berkenaan dengan peperangan Siffin. Peperangan Siffin yang mana asalnya adalah berpunca daripada kematian Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu. Kemudian selepas Osman meninggal, tampuk pemerintahan bertukar kepada Sayyidina Ali, kan? Khulafaur Rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Osman mati dibunuh. Bila Osman mati dibunuh, tampuk pemerintahan itu bertukar kepada Sayyidina Ali. Jadi selepas tampuk pemerintahan bertukar kepada Sayyidina Ali, ada golongan yang memberontak, kan? Mereka minta supaya Sayyidina Ali itu cari pembunuh Osman. Cari pembunuh Osman. Dalam masa yang sama, Sayyidina Ali itu dia nak stabilkan politik dulu. Akhirnya itulah yang menyebabkan lahirnya dua kumpulan yang saling bertelagah di kalangan sahabat. Sekali lagi kita kena sebut bahawa para sahabat ridwanullahu alaihim, Allah meridai mereka. Jadi peperangan antara mereka, pertelingkahan antara mereka bukanlah atas dasar kebencian. Tidak sama sekali. Tetapi kita panggil pertelingkahan yang berlaku di kalangan mereka tersebut adalah kerana salah ijtihad. Salah ijtihad. Jadi daripada selepas akhirnya termeterai satu perjanjian perdamaian, itu kita panggil sebagai istilah at-tahkim. Satu istilah at-tahkim. Jadi ada satu puak yang tak senang dengan perdamaian tersebut dan puak itu keluar daripada puak itu mengasingkan diri, dan itulah lahirnya puak Khawarij. Puak Khawarij. Tuan-tuan, puak Khawarij ni dia mengkafirkan semua orang Islam yang tak setuju dengan dia. Hanya kumpulan dia saja yang betul. Itu maksudnya. Kumpulan ataupun orang-orang Islam yang lain selain daripada dia, semua kafir belaka. Semua kafir belaka. Jadi kata Nabi SAW, di akhir zaman nanti akan kumpulan ini akan sentiasa ada. Sekalipun dalam teologi Islam, dalam kumpulan-kumpulan, kalau kita belajar dalam sejarah Islam ni, ataupun seperti yang kalau ada student daripada Syariah Islamiah, mereka akan belajar tentang kumpulan-kumpulan dalam Islam. Sekalipun secara istilahnya, secara sejarahnya, kumpulan ini telah pun habis, telah pun berakhir di telan zaman, hanya tinggal nama saja, kan? Sekarang ni kita boleh sebut Khawarij dah tak ada lah. Khawarij dah tak ada. Sebab dah lama. Dan orang pun tidak menganut dengan mazhab. Berbanding kita, kan, kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kekal kumpulan-kumpulan Islam yang ada pada zaman ni seperti Asy'ariyah, ada lagi Maturidiyah, ada lagi Salafiyah, ada lagi. Tapi Khawarij ni dah tak ada. Kalau ikut sejarahnya tak ada lah. Istilah sebagai kumpulan tu tak ada. Tetapi sikap yang dibawa ataupun akhlak yang dibawa oleh Khawarij ni, kata Nabi SAW, akan berkekalan sehingga ke akhir zaman. Maksudnya
pada waktu bila-bila pun akan lahir satu kumpulan yang akan mendakwa dia seorang yang betul. Dan dia ni ekstrim. Kumpulan ni ekstrim. Kumpulan ni adalah kumpulan yang ekstrim. Sesiapa yang tak bersetuju dengan kumpulan ini, mereka akan kafirkan. Mereka akan kafirkan. Dan Rasulullah menyebutkan bahawa kumpulan ini seolah-olah adalah daripada golongan-golongan yang kita panggil apa lagi, yang golongan yang tidak lumat dalam ilmu agama mereka. That's why Rasulullah ibaratkan, gambarkan kumpulan ini dengan hudasaul asnan. Hudasaul asnan. Golongan yang muda-muda kan, darah muda. Jadi belajar pun belum tentu habis, kemudian suka untuk menghukum. Yang hak ni sesat, hak ni kafir, hak ni macam-macam lah. Sufahaul ahlam, dan cetek pemikiran mereka. Ya betul, mereka sering menggunakan ayat Quran, sering menggunakan hadis Nabi SAW, tetapi ada tujuan-tujuan yang tertentu. Tuan-tuan, kita di zaman kita hari ini, kita terkenal dengan satu kumpulan yang menyesatkan kumpulan orang lain, yang muncul di Iraq. Kumpulan apa? Agak-agak ISIS. Kumpulan ISIS ni, tuan-tuan, saya baca satu kenyataan daripada laman web Mufti Jabatan Agama MAWIP kan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Disebutkan bahawa para ulama kita pada hari ini semuanya menyebutkan bahawa ISIS menyerupai pemikiran Khawarij. ISIS menyerupai pemikiran Khawarij. Termasuklah Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh yang sekarang ni Ar-Raisuni kan, termasuk ulama-ulama di Syria, termasuk ulama-ulama Saudi, semuanya bersetuju mengatakan bahawa ISIS mewarisi pemikiran Khawarij. Mereka mendakwa bahawa mereka sahaja yang betul, orang lain salah belakang. Jadi ini juga selain daripada kita bersedia, kita sentiasa waspada dengan kumpulan-kumpulan yang macam ni, kita juga hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita supaya kita lebih berhati-hati dalam bercakap. Saya sebagai seorang yang dalam bidang agama contohnya, saya kena berhati-hati supaya tak tuduh orang lain sesat, tak tuduh orang lain kafir dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu, ada perkara dalam agama ni yang perlu kepada toleransi, perlu kepada ijtihad, perlu kepada tasamuh. Toleransi lah maksudnya. Ada perkara dalam Islam ni juga yang kita perlu bertegas. Jadi akhirnya kembali kepada penilaian yang tepat. Jadi sebahagian yang ekstrim ni, mereka tak melihat benda-benda macam ni. Perkara yang bersifat toleransi mereka tegaskan. Lalu perkara-perkara yang kita panggil sepatutnya berlaku, perlu pada perbincangan, perlu pada saling hormat-menghormati, akhirnya berlaku kepada aku kafir, aku betul, kau kafir. Aku Muslim, kau keluar Islam dan macam tu. Jadi ini bukan akhlak yang sepatutnya. Jadi kita pun kena berhati-hati juga. Bila tengok sekarang ni kan banyak maklumat yang masuk melalui media sosial, melalui WhatsApp dan sebagainya. Kita kena ambil sikap yang tepat, yang berhati-hati, yang berwaspada supaya tidak cepat. Saya tengok hari ini kesian kawan-kawan yang bekerja di medik kan, sebagai perubatan ni, yang bekerja di Jabatan Perubatan ni, mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk kita panggil menjaga keamanan kesihatan negara, tapi betapa ramai yang mengatakan bahawa mereka ni pengikut Yahudi lah, atau pengaruh dengan perancangan-perancangan kafir lah, dan perancangan-perancangan Israel lah. Ini tuduhan-tuduhan yang berbahaya lah bagi saya. Sebab kita menyamakan mereka itu dengan kumpulan-kumpulan yang bukan Islam, agama-agama yang bukan Islam. Sedangkan doktor-doktor ni Islam lah ke tak? Mereka buat ni pun mereka tahu apa hukum hakam kita. Dan orang kita hari ni, kita kalau kita tengok tu sungguh
memeningkan kepala. Sungguh dahsyat. Mereka seorang institusi agama, seolah-olah mufti yang mengeluarkan sesuatu arahan, yang mengeluarkan satu hukum tu, seolah-olah dia ni tak tahu baca kitab kan. Seolah dia ni tak tahu hukum hakam agama. Tapi orang kita, Masya Allah, orang kita ni habis segala mufti, segala jabatan agama, semua dia serang. Semua dituduh macam-macam. Jadi, apa yang berlaku di sekeliling kita ini, sebenarnya mengajar kita tentang akhlak kita lah. Tentang akhlak kita. Kita perlu pilih, adakah bila tengok hadis ni, adakah kita ada bunga-bunga dengan kumpulan yang macam ni, ataupun kita patutnya kena lebih menjaga lisan, kita kena lebih berhati-hati dalam berkata, supaya kita ni tidak terlalu cepat menghukum, supaya kita ni orang tak nampak bahawa akal kita cetek, supaya kita ni tak nampak kita ni bodoh, betul tak? Jadi semua benda itu perlu dilihat secara menyeluruh. Kalau kita baca suatu hadis umumnya, kita perlu melihat kepada syarah-syarah yang pelbagai barulah untuk mendapat satu keputusan yang solid. Baik, apapun sebenarnya kumpulan ini, Khawarij ini lahir sejak pada zaman Nabi SAW lagi. Bukan Khawarij yang lahir, bukan kumpulan tu. Maksudnya asal usulnya telah pun ada sejak pada zaman Nabi SAW lagi. Ketika mana Nabi SAW pada satu hari membahagikan harta ke di kalangan Arab. Ada seorang lelaki, dia menyebutkan, ya Rasulullah ittaqillah. Ya Rasulullah ittaqillah. Dia kata, wahai Rasulullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW menjawab, bukankah aku ni yang paling bertakwa kepada Allah? Maksudnya apa? Maksudnya dia tak setuju dengan pembahagian harta yang dibuat oleh Nabi SAW. Dia seolah-olah menuduh bahawa Rasulullah SAW itu tidak adil dalam membahagikan harta. Itu maksudnya. Jadi dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Rasulullah SAW menjawab, akulah yang paling bertakwa kepada Allah berbanding orang lain. Kemudian dia pun meninggalkan sesi pembahagian harta tersebut. Lalu Rasulullah apabila lelaki tersebut dia pergi, dia berlalu, maka Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Bukhari, innahu yakhruju min dhi'i hadha qaumun yatluna kitaballahi ratban la yujawizu hanajirahum yamrukuna min ad-din kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyah wa adhunnuhu qala la in adraktuhum la aqtulannahum qatla samud. Nabi SAW sebutkan bahawa innahu yakhruju min dhi'i hadzal qaum, akan keluar daripada keturunan lelaki tersebut, yatluna kitab Allah, akan keluar satu kaum yang mana mereka itu membaca kitab Allah, mereka baca dengan keadaan yang baik, la yujawiru hanajirahum, tetapi bacaan mereka hanya sekadar di mulut saja, tak membekas di hati, hanya sekadar di mulut saja. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka ni masuk Islam dan keluar Islam dan meninggal Islam seperti mana anak panah meninggalkan panahan. Wa adhunnuhu qala, perawi hadis tersebut kata, la in adraktuhum, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalaulah aku sempat bertemu dengan mereka, Rasulullah SAW sebutkan, kalaulah aku sempat bertemu dengan mereka, la aqtulannahum qatla samud, pasti aku akan memerangi mereka sebagaimana kaum Samud diperangi, dibinasakan. Jadi asal usul kumpulan ini telah pun ada sejak pada zaman Nabi lagi, dan Nabi sendiri sebut tentang seorang lelaki yang tak setuju, yang mempertikaikan keadilan Rasulullah SAW dalam membahagikan harta. Jadi Nabi sebut daripada keturunan lelaki tersebut lahirlah satu kumpulan, yang mana kumpulan itu mereka pandai baca Quran, betul mereka pandai baca Quran, tetapi baca Quran mereka hanyalah sekadar di mulut saja,
tak masuk dalam hati. Maksudnya keislaman mereka itu hanyalah keislaman pada zahirnya saja, bukan keislaman yang tulen, yang benar. Dan mereka pun boleh meninggalkan Islam dengan sangat cepat sekali. Dan Rasulullah mengatakan bahawa kalaulah Rasulullah sempat bertemu dengan mereka, pasti Rasulullah akan memerangi mereka. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan bahawa kadang-kadang kumpulan tersebut, kumpulan yang masalah ini, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamuhu ma'a siyamihim. Kadang-kadang kita ni bila tengok mereka ni, kita akan nampak solat mereka masya-Allah bagus. Solat kita ni kalau nak dibandingkan dengan mereka, seolah-olah macam solat kita ni kecil lagi daripada solat mereka. Solat mereka tu lagi kita panggil lagi elok, lagi sempurna daripada solat kita. Wa siyamuhu ma'a siyamihim. Puasa mereka pun kalau nak dibandingkan, tengok puasa mereka ni lagi secara zahirnya lagi tepat, lagi sempurna pada puasa mereka. Itu nak sebut berkenaan dengan bagaimana dahsyatnya kumpulan ni. Bagaimana fitnah itu, kekaburan yang berlaku pada kumpulan ini sangatlah dahsyat. Mereka membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah berhala. Tetapi hakikatnya mereka itu suka memberi kelagah, menyebabkan peperangan, kekacauan, pertelingkahan antara umat Islam. Tapi dalam bab musuh Islam, kufar, mereka tak ambil pot pun. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa kumpulan ini akan sering berada pada setiap zaman, daripada zaman dulu lagi, zaman Nabi SAW lagi. Asal akarnya bermula pada situ. Kemudian berlaku pada zaman sahabat seperti yang disebutkan tadi, dan kemudian dalam satu lagi hadis daripada riwayat Ibn Umar, Nabi SAW sebut, yansha'u nash'un yaqra'una al-Quran la yujawizu turaqiyahum kullama kharaja qarnun quti'. Jadi hadis-hadis ni menunjukkan bahawa kumpulan ini ada, sikap macam ni ada pada setiap zaman, pada setiap generasi. Sejak daripada zaman Nabi akarnya ada puak-puak yang macam ni, akhirnya pada zaman sahabat sehingga menyebabkan perbalahan di kalangan sahabat, pertelingkahan di kalangan sahabat, sehinggalah pada zaman kita pun memang ada perkara-perkara yang sepatutnya kita panggil perlu didiskusikan secara elok, tiba-tiba jadi satu bentuk takfir, kafir mengkafir. Dan hadis yang riwayat Ibn Umar yang saya sebutkan tadi, hadis yang saya sebutkan tadi, yansha'u nash'un yaqra'una al-Quran la yujawizu turaqiyahum, kata Nabi SAW, akan wujud satu golongan yang mana mereka dibaca Quran, tapi Quran itu sekadar pada mulut mereka saja. Kullama kharaja qarnun quti'. Apabila sampai ke satu masa, mereka ni pun akan berlalu. Kemudian timbul lagi, kemudian dilawan lagi oleh para ulama kita. Kemudian berlalu lagi, hilang pula kumpulan ni. Kemudian timbul lagi, macam itulah. Generasi demi generasi, zaman demi zaman. Sehinggalah akhirnya kata Ibn Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullama kharaja qarnun quti'a aktsaru min 20 marrah hatta yakhruja fi iradihim ad-dajjal. Jadi kata Ibn Umar, daripada Ibn Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullama, mereka akan dibenteras lebih kurang 20 kali setiap kali muncul. Jadi bila satu zaman itu mereka keluar, kemudian dibenteras, kemudian keluar lagi, ada lagi, dibenteras lagi, sehinggalah sebanyak 20 kali. Selepas itu maka keluarlah Dajjal. Dajjal. Jadi itulah dua hadis yang kita sempat bincangkan pada malam ini, yang kita sempat renungkan supaya menjadi panduan dan juga pedoman kepada kita. Hadis yang pertama tadi kita sebut secara ringkasnya, kita patah balik sikit. Hadis yang menyebutkan tentang bumi Syam dan juga bumi Yaman.
serta fitnah di bumi Najd, dan kita telah pun sebut beberapa perkara yang related, yang berkaitan dengan Syam dan juga Yaman itu. Kita akan lalu lagi, kita akan jumpa lagi hadis tentang Syam ni. Akan ada banyak lagi hadis yang berkaitan dengan Syam dan tempat-tempat di Syam. Sunnah nanti kita akan bincangkan masa demi masa. Kemudian kita sebutkan bahawa Najd itu disebutkan oleh para ulama sebagai arah timur Madinah, dan dia mengarah kepada Iraq, mengarah kepada Yaman, dan juga mengarah kepada kawasan, itulah arah itu. Kawasan ini sebenarnya kawasan kafir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sebutkan juga bahawa penulis tak setuju dengan pandangan tersebut. Penulis mengatakan bahawa Najd itu adalah satu tempat di Saudi Arabia yang sekarang ini dikenali sebagai Riyadh. Dan dia datangkan bukti bahawa yang dimaksudkan dengan yatlu'u qurnu syaitan, memang ada sejarah bahawa Musailamah Al-Kadzab lahir daripada tempat itu. Jadi daripada tempat itu lahirnya tanduk syaitan dan akan berlakunya gempa bumi. Wallahu a'lam, saya pun tak susah sebenarnya untuk kita tarjih, untuk memilih pandangan yang tepat. Sebab ya betul, penulis buku ni, guru saya juga sebenarnya, penulis buku ni, dia memilih pandangan yang kedua tadi. Dalam masa yang sama, ramai sekali para ulama yang mengatakan bahawa dia tidak khusus kepada tempat tersebut, tak khusus kepada Najd di Saudi tersebut, tapi dia lebih umum, semua arah yang ke arah situ, ke arah timur itu. Al-Khattabi sebut macam tu, Sahih Bukhari, Ibn Battal sebut macam tu, Ibn Hajar juga sebut macam tu. Susah untuk saya pilih pandangan yang tepat. Tapi kita boleh ambil istifadah kepada dua-dua pandangan tersebut. Dan sejarah Islam pun menyebutkan bahawa arah itu selalu lahir kumpulan-kumpulan yang pelik-pelik dalam Islam. Dan hadis yang kedua yang kita bincangkan ini adalah hadis berkenaan dengan Khawarij, yang kita sebut kaum ini, sikap cepat menghukum, cepat mengkafirkan orang ini, dan sikap ekstrim di kalangan orang kita, di kalangan masyarakat itu akan sentiasa ada pada setiap zaman pun. Dan pada setiap zaman juga akan ada para ulama yang bangun untuk membantah segolongan yang macam itu. Dan ini juga menjadi satu pedoman lah kepada kita, supaya kita ni tak cepat menghukum. Kita ni perlu melihat kepada suatu pandangan yang lebih menyeluruh, supaya kita tak cepat mengatakan orang itu begitu dan begini. Itulah dua buah hadis yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Terima kasih banyak semua yang mendengar. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu saya minta maaf daripada diri saya sendiri. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.